Muka surat 5. Baris yang ke-12 daripada bawah. Baris yang ke-12 daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan kedua, nazariyun namanya. Dan kedua daripada dua bahagian bagi harus pada akal. Dan kedua daripada dua bahagian barang yang harus pada akal adanya dan tiadanya. Nazariyun namanya, harus nazari. Yang pertama dahulu harus daruriyun. Ini harus nazariyun. Hak nazar, hak kena fikir tilik molek. Hak kena fikir tilik molek. Mana minggu lepas kita baca dah ni. Baca pula minggu ni bab nak kena fikir tilik molek. Sebab kalau tak kena fikir tilik tu, dia akan fahamnya salah. Dia akan fahamnya salah kalau kita fikir tilik tu tak kena. Mana seperti mengseksa. Mana mengseksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengseksa, mana mengseksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di hari akhirahnya. Mengseksa orang yang, yakni akan orang yang berbuat ta'ah seumur hidupnya, seumur hidup orang tadi, dan ni padahal tiada mengerjakan maksiat. Dan jikalau qada sekelip mata sekalipun tiada jua. Ni ayat dia ni. Dan tiada ni padahal tiada mengerjakan maksiat. Dan jikalau qada sekelip mata sekalipun, walaupun maksiat tu sekejap je, tiada jua, tiada kerjakan maksiat juga. Kalau kita kata kok sikit habuk pun dah buat maksiat seumur hidup dia ni. Jadi seumur hidup dia ni beribadah semata-mata. Maknanya tak buat maksiat ni, jikalau qada sekelip mata sekalipun tak pernah buat maksiat, Allah menyeksakan di hari akhirah. Ni harus pada akal, tapi kena nazar. Dan Quran beritahu tu macam mana orang yang beriman dan beramal soleh syurga kan. Nanti dulu tu. Tu tilik pada syarak tu, tilik pada Al-Quran. Ini hanya semata-mata tilik kepada kekuasaan Allah, pemilikan Allah. Hak dia belaka kan. Seseorang buat ta'ah, mari daripada mana? Qada qadar. Orang yang buat ta'ah tu la haula wala quwata illa billah. Kita dah baca semua tu kan. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tak ada daya daripada meninggalkan maksiat, tak ada upaya pada mengerjakan ketaatan, melainkan kesemuanya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi seseorang yang buat ta'ah tu hak dia, qada dia. Lepas tu nak buat mana di hari akhir, hak dia. Hak ni dulu. Nak cerita bab ni kekuasaan pemilikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi apa yang akan Allah Ta'ala lakukan di hari akhirah kepada orang taat seumpama ni, Allah Ta'ala akan lakukan di hari akhirah sebagaimana yang dinyatakan di dalam Al-Quranul Karim. Syurgalah tempatnya. Itu tilik kepada syarak, tilik pada Al-Quran beritahu. Ni dah ni cerita semata-mata kekuasaan Allah. Cerita semata-mata kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seseorang yang buat taat seumur hidup dan tak pernah buat maksiat, jikalau qada sekelip mata sekali pun tiada juga. Dan sebaliknya pula memberi pahala. Kalau nak sedap laginya, memasukkan ke dalam syurga. Mana beri pahala ni akhirnya masuk syurga lah. Memberi pahala dan bubuh dalam syurga bagi orang yang maksiat, yang tiada berbuat taat pada semua hidupnya sekali pun buat taat
sepenuh masa buat maksiat, Tuhan beri pahala, Tuhan bubuh ke dalam syurga. Harus pada akal. Akal boleh terima. Sebab apa? Jahat seseorang, kufur maksiat seseorang, mari mana? Mari daripada qada Allah kan. Lepas tu Allah nak bubuh syurga walaupun dia buat maksiat. Sebab maksiat tu qada Allah juga. Harus pada akal. Tapi Quran beritahu macam mana? Quran beritahunya kalau orang tu orang kafir, kekal neraka selama-lamanya. Ni kata nak kena nazar, nak kena fikir tilik molek. Kita bicara sekarang ni harus pada akal. Akal boleh terima. Orang ni orang taat sangat-sangat, Allah bubuh neraka. Hak dia. Orang ni maksiat sangat-sangat, kafir dia ni contohnya, Allah bubuh syurga. Dah, apa benda ni? Hak Allah Ta'ala kan? Allah janji, nanti dulu tu. Ni buat bandingan je lah, tak sama ni. Kita sebagai bapa, tapi kita ada hukum, kita terikat. Allah Ta'ala istighna, lepas daripada segala-galanya. Bila nak cerita, kita sebagai bapa, kita boleh buat apa? Kita nak buat pun. Dah kita janji dengan anak kita macam mana? Tu tilik pada janji, tak boleh lah muka janji. Tapi walaupun kita berjanji, kita boleh buat tak sebaliknya. Kita kuasa kan, kita ayah boleh buat. Tapi buat ke tak? Tak lah, sebab kita janji dah nak buat, nak wui begini, nak wui ke dia kanak ni. Maka kita tak akan muka janji, kita akan berilah apa yang kita janjikan. Tapi kalau ikut pada kekuasaan kita sebagai bapa, anak kita lah nak beri ke, tak mau beri ke. Dah janji, janji tu kita tilik bab janji, tilik bab bapak ni sendiri. Sebab apa? Sebab hak dia, anak dia tu ni hidup, dia cari rezeki. Lepas tu masa dia janji apa-apa pun, hak dia, anak dia. Mana ni? Kalau kata Allah Ta'ala itu janji, lepas tu tak beri pula, dah lama kini hidup lama kini, siapa yang tanggung? Tapi tak boleh lah, dah janji kau. Tapi nak ceritanya, dari segi kekuasaan bapak tu, nak dia nak buat macam mana pun. Tapi bapak ni manusia, dia ada hukum, terikat dengan hukum Allah. Allah tak ada hukum. Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Allah yang menghukum, tak ada orang yang menghukum atas Allah Subhanahu wa taala. Tapi contoh bapak tadi tu ada hukum. Tapi cuma kita nak nampak sikitnya, bapak tu nak buat kanak dia macam mana, nak suruh pergi mana, nak letak mana, anak dia nak letak mana, mana dia nak letak mana pun. Nak letak di bilik hak utama ke bilik hak belakang ke, mana dia lah. Nak letak ruang tamu ke, duduk gila kat mana pun, ada bapak nak buat macam mana pun. Dan itu janji macam mana. Nak buat depan kan, bukan nak buat belakang, tempat bilik belakang tu. Ikut dia janji, kena tunaikan lah. Tapi kalau ikut pada kekuasaan bapak ni, boleh buat belakang, hak dia. Sekarang ni Allah kuasa. Syurga neraka milik Allah Subhanahu wa taala. Taat seseorang qada Allah, jahat seseorang qada Allah. Di hari akhirat Allah nak buat di mana, hak dia belaka. Nak buat mana kat Allah Taala lah. Ni hanya tilik semata-mata kekuasaan Allah. Tapi apa yang akan dilakukan oleh Allah di hari akhirat adalah sebagaimana yang Al-Quran beritahu, kalamullah kan. Tilik situ, innallaha la yukhliful mi'ad lah. Allah Ta'ala tidak menyalahi janji. Didatangkan sifat haruf pada akal ni, walaupun pada wakil, pada hakikinya yang akan berlakunya sebagaimana Al-Quran beritahu. Tapi didatangkan haruf pada akal ni, di antara hikmah dianya nak menyempurnakan sifat istighna bagi Allah. Istighna iftikar, itu sifat bagi ilah, sembahan yang sebenar. Sembahan yang sebenar bersifat dengan istighna dan iftikar. La ilaha illallah, tiada ilah, tiada sembahan yang sebenar melainkan Allah. Mana sembahan sebenar? Yang terkaya daripada segala-gala, yang lepas daripada segala-gala, yang mana berkehendak berhajat kepadanya oleh segala-gala yang lain.
melainkan Allah yang bersifat dengan istighna dan iftikar. Jadi nak menyempurnakan istighna, terkaya Allah, lepas Allah daripada segala-gala, didatangkan sifat haruh. Satu lagi nak tolak Mu'tazilah. Mu'tazilah tak. Tuhan balas baik, Tuhan bubuh neraka kepada orang yang taat, wajib bagi Tuhan. Itu situ. Kita sini harus hilang. Kita wajib bagi Tuhan. Sebab itulah kita dimasukkan dalam syurga dengan kurniaan, dimasukkan ke dalam neraka dengan keadilan. Sebab apa kita dua tu? Ke mana? Dimasukkan ke dalam syurga kerana Tuhan janji, Tuhan wajib masuk ke dalam syurga. Tak, dengan kurniaan. Sebab kalau kira-kira lah, apa dia kita buat taat atas dunia ni, lama mana? Syurga ni selama-lama. Syurga ni tidak ada penghujung, dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai-bagai nikmat. Dan kita buat taat lama mana? Kalau ummah Nabi terdahulu buat taat ratus-ratus tahun. Buat taat ratus-ratus tahun. Umur mereka panjang. Dah kita umur berapa? Umur kita setara mana je? Lepas tu terkadang kita ni terdahulunya derhaka, kemudian barulah bertaubat dan kembali taat. Bertaubat dan kembali taat, kemudian dah lama mana sangat kita buat taat. Hak derhaka terdahulu Allah Taala ampuni dengan taubat yang nasuha. Baru taat lama mana? Kejap je mati dalam taat. Lepas tu Allah Taala balas syurga yang mana nikmat tu selama-lama padang. Tapi Allah Ta'ala masukkan ke dalam syurga dengan kurniaan Allah, dengan fadli, limpah kurniaan Allah. Kita begitu. Sebab apa? Sebab Mu'tazilah dimasukkan ke dalam syurga wajib bagi Allah. Lepas tu pula dimasukkan ke dalam neraka dengan keadilan Allah. Apa sebut keadilan? Sebab kita ahli sunnah berpegang perkara jahat, kufur dan maksiat qada qada Allah juga. Jadi seseorang yang akan dimasukkan ke dalam neraka kerana kufur dan maksiat. Kufur dan maksiat ni daripada qada qada. Yang kufur, yang maksiat ni la haula wala quwata illa billah. Berlakunya perbuatan kufur dan maksiat, itulah perbuatan Allah yang diqadakan oleh Allah pada azal. Lepas tu hubung neraka pula. Mu'tazilah kata zalim lah gitu. Ni Mu'tazilah kata zalim. Lepas tu Allah Ta'ala tidak zalim. Lepas Allah Ta'ala hubung neraka tu sebab buat jahat, kufur dan maksiat bukan datang dari qada Allah. Ni Mu'tazilah. Lepas tu rukun iman yang ke-6 terang-terang lah. Baik, jahat, qada dan qadar. Dia tak kira lah sebab dia pakai akal. Ada ni. Sebab kalau perkara jahat, kufur dan maksiat seseorang datang dari qada Allah berlaku, hari akhirah Tuhan pun bubuh neraka. Mana keadilan Allah seumpama tu? Kalaulah perkara jahat tu mari daripada qada qadar Allah, patut Allah bubuh neraka. Zalim Allah gitu. Dan Mu'tazilah berpegang Allah zalim. Berpegang Allah zalim, kafir lah jawapan dia. Mu'tazilah ni tak kafir. Orang yang berpegang akidah yang terpesong, dah nak lepas daripada Allah zalim ni, dimasukkan ke dalam neraka kerana kufur dan maksiat yang pilihan dia sendiri, bukan Allah yang qadakan. Hak rukun yang kena hak Nabi kata wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, tak apa mana pula. Dan engkau beriman dengan ketentuan dan perbuatan baik dan jahat daripada Allah Subhanahu wa taala. Mana? Dia tak terima. Dia pakai ni. Dalam Quran banyak duk cerita kejahatan mari daripada Allah tu, dia tak kira, dia tak akal tu. Dia tak akal. Dalam Quran, wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayiqan harajan. Dan sesiapa yang mendaki oleh Allah, bahawa Allah menyesatkan akan sesiapa tadi. Allah yang menyesatkan.
Kan kita biasa baca kan, man yahdillahu fahuwa muhtad wa man yudlil fala hadiyalah. Ya, orang yang disesatkan oleh Allah. Mana tu jelaslah baik jahat, qada dan qadar. Kita ahli sunnah. Kalau gitu kok qada qadar Allah menentukan seseorang kufur dan maksiat. Mana kalau kata Firaun qada Allah kafir sampai ke mati. Abu Jahal qada Allah sampai ke mati. Kemudian di hari akhirah daripada qada Allah kafir Firaun Abu Jahal ni, Allah pun neraka pula Firaun dan Abu Jahal. Mana keadilan Allah? Ni Mu'tazilah. Ni ada ni. Ni ada dalam ceramah ni. Ni salah kita duk pegang ni. Pakai jahat qada ni salah ni. Allah hanya mengetahui, Allah tidak mengqadakan. Nak perbetulkan macam mana orang Melayu kita ni. Ustaz-ustaz ngajar ni mudah sangat dia terima, dia kata. Nak betul macam mana? Kalau betul lah Firaun tu ni qada Allah kafir sampai ke sudah sampai ke mati. Lepas tu dalam akhirat Tuhan pun neraka, keadilan Allah di mana? Sedap dia bubuh. Ni dalam rakaman. Orang berkenaan ni. Dia kalau dalam bab-bab lain tu viral lalu dah. Kalau bab-bab lain itu viral, ini viral. Tapi kalau akidah salah, wa imma dalam TV ke, wa imma dalam radio ke, senyap, tak ada viral-viral pun. Wa imma dalam TV sekalipun. Bawa pegangan yang terpesun jelas-jelas. Wa imma dalam radio pun bawa akidah terpesun jelas-jelas, tak ada apa-apa pun. Tapi kalau TV radio ni bab ukur syarak lah biasanya. Tiba-tiba yang berceramah tu memang salah. Bab pekoh ni memang salah. Akan diperbetulkan segera oleh orang lain. Hak program baru ni tu yang disampaikan oleh Ustaz Sianu tu tak bertepatan dengan hukum syarak. Gitu. Ada lalu orang perbetulkan. Tapi bab pegangan apa gitu ya? Betul orang dengar tu macam mana? Macam-macam. Hak berlaku ni hak Allah dan hak kita campur. Campur. Seseorang berjaya tu campur tu hak Allah dengan kecerdikan seseorang. Campur. Lucu keesaan Allah pada perbuatan. Lucu sekalian qada dan qadar. Campur pula dah. Ini syirik belaka ni. Bab pegangan. Kalau kita katalah bab perkara jahat tu, qada qadar, apa benda kita nak cerita? Rukun mereka kena. Cuma kena ingat baik itu pegangan. Adab percakapan yang baik daripada Allah, yang buruk daripada diri kita sendiri. Kita nak jaga tu. Takut terlajuk. Terlajuk ni sebuah percakapan. Kalau dia bercakap begitu, kenapa kamu tak semayang? Qada qadar. Kenapa kamu tak puasa? Qada qadar. Haram dosa besar. Pegangan dia betul dah. Baik jahat qada qadar. Tak semayang pun qada qadar, tak puasa pun qada qadar, pegangan. Tapi dia menyandarkan di percakapan dia kejahat ni qada qadar, hukumnya haram, dosa besar pula situnya. Kalau nak menghalalkan jadi murtad orang ni, wa'liyazabillah. Lepas tu kenapa pegangan lain? Baik jahat qada qadar, percakapan lain yang baik daripada Allah, yang buruk diri sendiri, yang dosa lah. Di dalam bab qada qadar ni, Nabi kata fa'amsiku ni, tahan diri kamu dalam bab qada qadar. Tahan kat mana? Jangan duk usul gitu, usul gini lah. Duk usul gitu, duk usul gini. Kenapa Allah? Kenapa? Jangan tak payah tu. Dia ada hak dia. Kata ni. Ada hak dia. Nabi larang. Tetapi kita kena huram molek. Lepas faham kenapa Allah? Tak ayat-ayat. Sekat tu je. Jadi perkara jahat ni qada qadar. Allah hubung neraka, kita berkata dengan keadilan. Dimasukkan ke dalam syurga dengan kurniaan. Dimasukkan ke dalam neraka dengan keadilan. Sebab apa ada kita nak tolak Mu'tazilah pula kita. Masuk syurga wajib.
Masuk neraka kalau pegang ahli sunnah, neraka tu berpunca daripada kufur dan maksiat seseorang yang Allah qadakkan sendiri. Mana ada keadilan tu? Zalim lah. Maka kita nak tolak Mu'tazilah. Tak keadilan. Apa keadilan? Hak dia. Hak dia. Allah nak qadakkan seseorang kufur dan maksiat, hak dia. Dan hadis kursi Allah Ta'ala berfirman, ana khalaqtu khair wa syarr. Aku yang menjadikan perkara baik, perkara jahat. Fatuba liman qaddartu ala yadi khair wa wailun liman qaddartu ala yadi syarr. Maka bertuahlah bagi sesiapa yang aku takdir ke atasnya kebaikan, dan celakalah bagi sesiapa yang aku takdir atasnya kejahatan. Ada gitu je. Ada ni. Ni kena cuma molek ni. Biasa je. Kalau tempat-tempat yang baru-baru dia bicara bab perkara jahat qada Allah, jadi gempok apa. Jadi mana? Kita cakap tanu kanja. Tak kanja panggil tau. Kanja. Ada seorang ustaz tu dia kata lepas kuliah siapa aku berapa dia kata. Tak nak pergi dah dia ni. Tak nak pergi dah. Dah duk tanya gitu, tanya gini. Lepas isyak tu lah, kalau kuliah lepas isyak. Maka tanya dah kuliah tadi hak jahat pun kodak. Lepas mai isyak, habis kuliah mai isyak. Lepas mai isyak tu pula nak tanya pula siapa aku apa dia tu? Pukul lebih ke gitu lah. Akhirnya dia pun tak nak cerita. Dan memang benda ni ada hak dia. Ada hak dia. Siapa tahap tu? Ada. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Jangan ditanya pekerjaan Allah. Kita yang akan ditanya pada hari akhirah. Orang tak boleh nak jawab tu. Memang tak boleh nak jawab. Ada hak dia. Itu kata kena ingat molek anak-anak cucu kita tu. Takut termakan dengan akal. Saya sebut sebelum ni kan, dalam kitab-kitab besar didatangkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah dengan dalil-dalil dia. Didatangkan akidah Mu'tazilah, dia ada dalil kok. Kadang-kadang ayat Quran juga menjadi dalil dia. Lepas tu dia pun ni dengan akal dia. Panjang. Dia punya ni hak akal dia tu kadang-kadang kita nak cerita pun jadi bimbang, takut orang jadi dengar tu hak ni baru munasabah logik betul. Hak akal Mu'tazilah munasabah logik. Lepas tu takut kadang-kadang nak cerita hak akal Mu'tazilah ni. Kenapa Mu'tazilah berpegang perkara jahat bukan qada dan qadar, walaupun jelas dalam Al-Quran dan hadis hak Allah Ta'ala belaka. Kenapa jadi Mu'tazilah berpegang yang bercanggah dengan Al-Quran dan hadis dengan alasan akal yang memang logik? Dia ada berbagai-bagai alasan akal. Kalau Allah qadakkan perkara jahat, Allah jahat kan? Tengok macam mana kalau kita aturkan perkara yang jahat, baik tak kita? Baik apa dah kita yang aturkan? Jahatlah kitanya. Nak baik, aturkan program yang baik. Oh jadi baik. Atur perkara yang jahat. Kok mana kita yang atur? Jahat. Dah Allah jahat ke? Allah tak. Jadi Allah tidak qadakkan perkara jahat. Tinggi kot tu. Hak tadi tu hak bab keadilan. Satu laginya hak ni memang sedap akal dia. Dia tu kata cik faham molek ni hak jangan pakau akal Mu'tazilah ni kau habis kitanya. Semayang puasa kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan setengah pang mengatakan akidah Mu'tazilah yang menafikan pekerjaan qada Allah ni kafir. Allah mengqadakkan seseorang buat maksiat, maka berlaku maksiat. Allah perintah kepada orang lain dicegah maksiat. Bermain seumpama tu. Sekarang perkara maksiat siapa yang qadakkan? Allah. Lepas tu Allah perintah kepada orang lain macam mana? Suruh makruf, cegah mungkar. Allah perintah orang lain dicegah mungkar. Mungkar mari dari mana? Daripada qada Allah. Belik begitu. Dia Allah qadakkan perkara mungkar. Allah perintah pula orang lain wajib kamu cegahkan perkara mungkar. Perkara mungkar mana yang Allah perintahkan wajib cegah? Perkara mungkar yang datang daripada qada dan qadar Allah. Dah apa pesen gitu? Ni. Jangan ambil ni.
Kalau pergi pada kita, kalau pergi pada kita, sebab kita ni bukan milik mutlak kita. Kalau kita mengaturkan, kita menetapkan satu pekerjaan, maka berlakulah pekerjaan tu. Kita panggil orang lain pula, mai, kamu pergi halang dia buat kerja, kamu pergi stopkan dia buat kerja, kenapa pula nak halang? Lepas tu siapa yang atur kerja tu? Saya atur. Kamu atur. Lepas tu kamu perintah pula supaya dihentikan kerja tu. Kan main gitu tu kan. Bermain sia-sia gitu tu. Ni. Tak logik kan? Allah perintah, Allah mewajibkan kita cegah mungkar. Tiba-tiba mungkar tu Allah yang qadakkan. Allah qadakkan cegah mungkar. Allah perwajibkan kita cegah mungkar. Hak mari daripada dia. Tak apalah kita orang ngaji. Kalau orang tak ngaji dengan gitu kok, memang ngam lalu dah dengan akal. Masuk lalu, makan lalu. Dia kata tak nak pergi. Saya nak jawab. Sebab apa berpusing-pusing duk tanya. Pegang jahat qada Allah, segala-galanya berlaku pun qada dan qadar Allah. Tak nak terima hak keesaan pada perbuatan, tak nak terima hak rukuk mat kenang sekalian qada dan qadar. Ini cerita ni bukan orang hak tak semayang bang, hak jauh dari masjid surah ni. Ahli Jumaat tetap ni. Tapi macam manalah pegangan sampai setara tu. Ini akhir zaman. Fitnah pegangan. Jadi kita bicara sekarang ni semata-mata hukum akal. Kita fikir cara akal, perkara ni boleh terima, sungguh boleh terima, tak boleh terima. Maknanya kalau orang yang taat, tak pernah buat maksiat sekali-kali, Allah bersyurga, akan boleh terima. Allah berneraka, akan boleh terima. Tapi tak ceritalah syurga tu, cerita neraka lah ni. Tapi sekarang ni Allah menseksa orang buat taat, harus pada akal. Kalau Allah beri syurga taat, harus pada akal. Allah masukkan ke dalam neraka orang, Allah masukkan dalam syurga orang yang kafir, contohnya orang maksiat, orang jahat, akal boleh terima. Kalau neraka akal boleh terima. Tapi tak cerita waktu logik akal. Cerita hak perkara hak nak cerita ni hak harusnya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang buat taat tak pernah sekali pun buat maksiat, diseksa, dimasukkan ke dalam neraka di hari akhir, harus pada akal. Orang kafir, orang jahat, Allah Ta'ala masukkan ke dalam syurga, harus pada akal. Akal boleh terima. Sesah bahagian akal. Nak cerita kekuasaan Allah, pemilikan Allah, hak dia belaka. Tidak ada yang menghukum atas Allah. Tidak ada yang menghukum atas Allah. Allah yang menghukum, Allah yang menetapkan. Fa innaka taqdi wa la yuqda. Tak ada orang menghukum atas engkau ya Allah, tak ada. Hak Allah Ta'ala belaka. Tak ada orang boleh persoal. Nak letak di mana? Baik seseorang, hak Allah Ta'ala juga. Allah pun neraka. Dah, baik pun hak Allah Ta'ala, neraka pun hak Allah Ta'ala. Jahat seseorang, kafir seseorang, hak Allah Ta'ala juga. Allah nak bersyurga, hak Allah, hak dia, akan boleh terima. Tilik kepada Al-Quran pula, janjinya macam mana. Janji kau hak dah Quran tu. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihat bi anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Beri khabar gembira olehmu ya Muhammad, beri khabar gembira pada orang yang beriman dan beramal soleh, bahawa balasan bagi mereka syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Quran beritahu gitu. Hak tu yang akan Allah Ta'ala kerjakan. Sebab Al-Quran ni kalamullah. Apa yang Allah Ta'ala nyatakan, itulah yang diqadakkan oleh Allah pada azal. Qada Allah pada azal hanya Allah yang mengetahui. Qada Allah pada azal hanya Allah yang mengetahui. Ada ni. Tetapi apabila Quran beritahu seumpama itu kalamullah, maka nyatalah bahawa orang yang beriman dan beramal soleh, Allah qadakkan syurga. Tahu mana kata qada Allah kan Allah saja mengetahui, malaikat pun tak tahu kan? Dah Quran beritahu gitu, tahulah kita bahawa Allah qadakkan orang beriman dan beramal soleh, syurga Allah Subhanahu wa taala. Orang kafir neraka.
Hak kita duk baca semua tu dalam ni. Innal ladzina kafaru. Ini hak dalam tu. Muqaddam kita tu nah. Hak musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha tu. Boleh? Wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha abada. Tadi. Cuba depan sikit je. Allah. Payah. Depan sikit tu. Ahlil kitab tu. Min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha abada. Ke gitu ayat dia? Ha? Ayat tu mula-mulanya ahlil kitab. Lepas tu wal musyrikin fi nari jahannam tu. Ha, kan Haji? Bukan muqaddam. Muqaddam dah juz amal ni. Allah. Ni subuh ni segar lagi ni. Ha? Boleh? Al-Bayyinah. Tak apalah nak ambil depan tu. Tahu dah Al-Bayyinah. Tahu dah Al-Bayyinah. Lam yakuni. Sani. Mana ayat dia? Surah Bayyinah. Surah Lam yakuni itulah. Mana buka telefon no Allah buka tu kan lah biar telefon pun okey jauh sangat tu, nak depan sikit je, jangan ambil daripada awal, panjang pula ceritanya. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha abada. Dah. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha abada. Kan itu? Abada tak ada? Khalidina fiha, kekal dalam neraka. Orang kafir daripada ahli kitab dan juga orang musyrik, orang yang menyekutukan Allah dalam neraka, khalidina fiha, kekal. Quran beritahu begitu. Itulah qada azali. Orang kafir ahli kitab, orang kafir dan musyrik ni neraka kekal selama-lamanya. Tadi kata harus bubuh syurga, ini kekuasaan Allah. Lepas tu sampai masa hak Allah Ta'ala lakukan, hak Allah Ta'ala qadakkan macam mana. Maka bila Allah qadakkan orang yang beriman syurga, bila Allah qadakkan orang yang kafir neraka, maka wajib akal aridi. Itu boleh minggu lepas. Akal tak terima Quran beritahu orang beriman syurga tak berlaku, akal tak terima, mustahil pada akal. Orang kafir yang Quran beritahu neraka, pada masa tak boleh neraka, mustahil pada akal. Aridi, arid ni mendatang, kerana tilik kepada Al-Quran beritahu. Yang kita bicara sekarang ni harus akal zati, hak bicara asal. Tak tilik kepada janji Al-Quran, tak tilik kepada qada azali, semata-mata tilik kepada kekuasaan dan pemilikan Allah Subhanahu wa taala. Ni kena faham situ. Kira asal. Kita tak tilik kepada apa-apa perkara. Tilik mana tak tilik? Kita tilik pada Quran beritahu. Tiba-tiba Quran beritahu tak berlaku. Jadi bohong kalam Allah. Mustahil akal aridi. Ini kita bicara harus akal zati. Dia wajib akal aridi, mustahil akal aridi itu dia pergi pada hukum syarak. Hukum syarak yang tiga. Mana hukum syarak yang tiga? Wajib, mustahil, harus pada syarak.
Kita duk bicara wajib, sunat, haram, makruh. Itu hukum syarak taklifiyah. Itu usul fiqh tu. Ni wajib syarak dengan bahawa syarak yang menghantarkan, syarak yang nyatakan, Allah yang nyatakan macam mana. Ni hukum syarak. Dia kalau secara secara kalau kitab-kitab yang lebih besar laginya, dia hukum ni ada 3 kan kita bicara terdahulu. Hukum akal, hukum syarak, hukum adah. Hukum akal, hukum syarak, hukum adah ni sama aja, bagi 3 belaka. Wajib, mustahil, harus, sama je. Wajib pada akal, wajib pada syarak, wajib pada adah. Mustahil pada akal, mustahil pada syarak, mustahil pada adah. Harus pada akal, harus pada syarak, harus pada adah. Dia sama 3. Hukum akal ada 3, hukum syarak ada 3, hukum adah ada 3. Hukum syarak ada 5, wajib, sunat, haram, makruh. Tu bicara lain tu. Itu bicara lain. Yang lagi pada wajib syarak ni, hukum syarak ini berlandaskan kepada Allah yang nyatakan. Allah nyatakan macam dalam Quran. Contohnya, orang beriman beramal soleh syurga. Orang kafir neraka. Tu. Jadi orang beriman ni wajib syarak syurga. Orang kafir ni wajib syarak neraka, mustahil syarak masuk syurga. Gitu. Tapi hak kata wajib syarak ni biasa dalam kitabnya dia pergi kepada wajib akal aridi. Mustahil syarak pergi pada mustahil akal aridi. Arid. Tilik kepada Quran beritahu orang kafir neraka, maka mustahil pada syarak orang kafir masuk syurga. Pada ni atau dia panggil mustahil akal aridi, orang kafir ni masuk syurga. Sebab apa? Orang kafir Tuhan tetap dah. Orang kafirnya neraka. Quran sudah beritahu. Siapa ke Allah Ta'ala berfirman, la yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fi samil khiyat. Orang kafir tak akan masuk syurga sehinggalah unta yang besar masuk dalam lubang jarum yang halus. Unta yang besar rupa asal bukan dikecilkan, lubang jarum yang halus rupa asal bukan dibesarkan. Akal boleh terima tak? Unta yang besar masuk lubang jarum yang halus, akal tak terima. Itu mustahil pada akal. Perkara mustahil pada akal, mustahil zati ni tidak berkait dengan kekuasaan Allah. Yang kita bicara ni orang taat masuk neraka, orang kafir masuk syurga. Hak ni bicara harus zati, pergi pada wajib aridi, mustahil aridi. Tu di bawah kekuasaan Allah lagi, cuma Allah tak lakukan. Sebab perkara wajib mustahil tak masuk di bawah kekuasaan kudrah Allah. Perkara wajib hak zati, perkara mustahil hak zati, hak asal. Adapun perkara wajib hak aridi, mana orang yang beriman masuk ke syurga, itu wajib akal aridi. Hak ni Allah boleh buat orang beriman masuk neraka. Dia kata perkara wajib wajib akal aridi, bukan wajib akal zati. Jadi segi hak asal, unta yang besar yang tidak dikecilkan, lubang jarum yang halus yang tidak dibesarkan, mustahil akal. Tapi kalau unta dikecilkan ataupun lubang jarum dibesarkan, unta masuk ke dalam, itu harus pada akal. Ini hak asal. Hak tu mustahil. Bukan mustahil, tidak berkait dengan kekuasaan Allah. Mana orang kafir tak akan masuk syurga. Wajib neraka, wajib akal aridi. Sebab itulah Iblis ditanya Nabi Idris AS. Kerja Nabi Idris AS kita maklumlah, menjahit. Iblis tanya Nabi Idris AS, dunia yang besar ni rupa asal Allah kuasa dah nak masuk di ke dalam kishrah bundukah. Kishrah bundukah ni buah berangan. Kenapa buah berangan? Saya dah kenal benarnya. Kecil tak? Buah berangan kecil lah. Kecil lah kita kata. Tak besar lah. Mana kecil? Bukan kecil halus, tapi kecil. Jadi Allah Ta'ala kuasa tak nak masukkan dunia besar ke dalam lubang jarum yang halus, ke dalam kulit buah berangan. Iblis tanya ni bukan tanya kosong ni, tanya lah perakat orang panggil.
Ini soalan-soalan yang nak menyesatkan. Dia kadang-kadang soalan ni betul benar ada. Soalan nak menyesatkan apa pasal iblis ni lah. Kenapa iblis ditanya dunia yang besar ni Allah kuasa dak nak masuk ke dalam kulit orang. Nabi Idris pun jawab, innal maula qadirun an yudkhilad dunya fi samil khiyat. Sesungguhnya Tuhan Allah Ta'ala ni kuasa memasukkan dunia yang besar ke dalam lubang jarum yang ada di tangan Nabi Idris. Serta Nabi Idris pun cocok mata iblis, putus sebelah iblis. Orang tanyanya dunia masuk dalam kulit buah perangan. Ada tak? Lubang jarum yang halus ni Allah Ta'ala kuasa. Lepas tu cocok mata iblis. Mana Nabi dia jawab ni lubang jarum halus, bukan kulit buah perangan. Tapi waktu kena hurailah. Hak Nabi Idris jawab pada Nabi Iblis itu ditanya nak menyesatkan. Orang tanya nak menyesatkan, beri lalunya. Sebab dia bukan nak jawapan yang sebenar. Maknanya Allah membesarkan. Ini Allah meluaskan lubang jarum, Allah masukkan dunia. Ataupun Allah mengkecilkan dunia, Allah masukkan lubang jarum yang halus. Itu Allah Ta'ala kuasa. Tapi rupa asal mustahil. Mustahil tidak berkait dengan kuasa Allah. Mustahil akal zati. Jadi kena faham sini ni, harus pada akal ni. Harus akal asal lah. Dunia yang comel ni, dunia comel ni, akal boleh terima tak kalau Allah kekalkan? Akal boleh terima kekuasaan dia? Akal tak boleh terima. Dunia comel ni Allah kekalkan, tak hancurkan. Boleh terima akal. Quran beritahu innas sa'ata la'atiyatun la raiba fiha. Kiamat akan berlaku, tidak ada ragu. Quran beritahu gitu, maknanya Allah akan menghancurkan dunia. Tilik situ tu wajib akal aridi Allah mengkiamahkan dunia. Tapi kalau tilik asal, dunia hak dia. Nak hancurkan akal boleh terima, nak kekalkan akal boleh terima. Harus pada akal. Tapi bila Quran beritahu dunia akan hancur, akan kiamat, hak rukuk iman kenang apa semua tu, rukuk iman hak 6 perkara tu, beriman dengan hari kesudahan apa semua tu. Jadi apabila tilik kepada hak Quran beritahu, maka mustahilah akal aridi dunia tidak kiamat. Tapi kalau tilik pada akal semata-mata, tilik pada kekuasaan Allah semata-mata, dunia ni hancur, akal boleh terima. Dunia dikekalkan, akal boleh terima. Tapi nak ceritanya hak arus pada akal ni, nak cerita hak kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Sebab Allah bersifat dengan sifat istighna. Allah lepas nak buat apa pun buat, hak dia belaka. Dan nak tolak faham Mu'tazilah, Allah wajib buat baik. Mu'tazilah, Allah wajib buat baik kepada manusia ni. Wajib belaka ni. Buat baik Allah Ta'ala wajib. Dah berlaku hak tak baik tu, jadi atas dunia jadi sakit ke apa semua tu, bukan Allah tu. Itu kan datang dari Allah. Waktu dia sendiri makan tak patah, semua benda dia makan, kena nyakitlah dianya. Qada Allah. Dah. Benda buruk bukan qada Allah. Benda buruk bukan qada Allah. Tu hak ni hak pahaman Mu'tazilah. Kita ahli sunnah, sakit dia pun qada Allah. Cuma beradab ni jangan sandar ke Tuhan lah. Kerana kamu sakit qada Allah, tak boleh sebab kita tak jaga kesihatan. Sebab tu Nabi Ibrahim AS, dia tak sandar sakit pada Allah. Nabi Ibrahim kata, wa iza maridtu fahuwa yashfin. Bila sakit aku, maka Allah lah yang menyembuhkan akan aku. Bila sakit aku sakit, bukan Allah yang buat aku sakit. Bukan Allah yang buat aku sakit. Tapi ayat mula-mulanya, allazi khalaqani fahuwa yahdin. Allah yang menjadikan akan aku, Allah yang berhidayah akan aku. Menjadi itu perbuatan Allah. Wallazi wa yut'imuni wa yasqin. Allah yang beri makan akan aku. Wa iza maritu, sakit oleh aku, aku sakit. Bukan kata wa iza amradani, bila menjadi kalau akan aku sakit, maka Allah menyembuhkan aku. Tak, sakit tak sandar kepada Allah, sandar pada diri sendiri. Bila sakit aku, maka Allah lah yang menyembuhkan aku. Tengok adab.
Walaupun sakit tu qada dan qadar Allah. Mu'tazilah tak? Tak. Benda buruk bukan qada qadar. Sakit tu mari dia berdiri sendiri, tak jaga kesihatan. Dia Mu'tazilah. Kita tak hak Tuhan belaka. Hak dia belaka. Baik ke buruk ke hak Allah Subhanahu wa taala. Jadi Mu'tazilah, Allah wajib buat baik, berlaku benda buruk bukan datang Allah. Kita ahli sunnah harus Allah lakukan perkara baik, harus pada akal Allah lakukan perkara jahat, harus pada akal orang baik Allah Taala bus ke neraka, harus pada akal orang jahat Allah Taala bus syurga. Kekuasaan Allah. Tilik pada Quran beritahu orang beriman beramal soleh syurga yang akan berlaku di hari akhirat adalah sebagaimana Al-Quran beritahu. Itulah qada Allah pada azal. Orang kafir neraka, Quran beritahu itu qada Allah pada azal. Orang yang beriman tetapi banyak dosa, kalau Allah Ta'ala ampuni, syurgalah dianya. Kalau Allah Ta'ala tidak ampuni, kena bakar neraka dahulu, qada maksiat yang dilakukan, barulah kemudian masuk pada neraka, masuk pada dalam syurga selepas diazab neraka jahanam. Kalau dia beriman tetapi banyak dosa, tapi Allah Ta'ala mengampuni, itu atas Allah Ta'ala kan. Wa yaghfiru innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Hak dosa yang bukan mensyirik Allah Ta'ala akan mengampuni sesiapa yang telah kehendak. Jadi maknanya orang yang beriman syurga, orang kafir neraka. Orang beriman tetapi banyak dosa, terserah kepada Allah. Allah ampuni dosa dia tu, Allah bersyurga direct. Allah tidak ampuni, kena masuk neraka jahanam terlebih dahulu, barulah kemudiannya masuk ke syurga. Itu yang diqadakkan oleh Allah sebagaimana yang dinyatakan dalam Al-Quranul Karim. Ini hanya kita bicara hukum akal semata-mata atas kekuasaan Allah, atas pemilikan Allah, istighna Allah, terkaya Allah. Allah nak buat apa pun hak dia belaka, gitu je. Harus pada akal mengada dan meniadakan, tiap-tiap mungkin. Ini harus akal nazari, kena fikir tilik molek sini ni. Kita baca ni kali yang kedua dah ni. Sebab apa nak kena nazar molek? Kena fikir tilik molek, tidak akan keliru kita. Dengan harus akal dengan hak Quran beritahu, hak qada azali menentukan. Dan hanya saja memulai yang ampunya karangan Syekh Sanusi dengan membahagikan hukum akal. Dalam matan Ummul Barahi hanya didatangkan hukum akal, tak ada hukum syarak, tak ada hukum adah, hanya didatangkan hukum akal sahaja dalam matan Ummul Barahi. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famasabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.